Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang saya tulis sendiri, iaitulah kitab Q&A salat. Q&A salat, yang mana ia merupakan kitab yang kita dah baca. Kita dah baca sebelum ini. Kita sambung semula insya-Allah ya dengan muka surat pada muka surat yang ke-48 insya-Allah, iaitu soalan berikutnya, memandang kiblat ketika mana salat di dalam kenderaan. Baik. Tidak ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya memandang kiblat ini merupakan satu syarat di dalam salat. Sebab itu saya sebut di situ, memandang kiblat merupakan antara syarat sah salat, iaitu menghadap ke arah Kaabah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Surah Al-Baqarah ayat 150. Dalam suatu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada orang yang diajarnya cara-cara untuk bersalat, kata Nabi, "Idza qumta ila as-salah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir." Yang bermaksud, apabila kamu hendak bersalat, berwuduklah dengan sempurna, kemudian menghadap kiblat dan bertakbirlah, yakni bertakbiratul ihram. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh itu, memandang kiblat adalah satu kewajipan bagi sesiapa yang mampu. Sekiranya tidak mampu, maka kewajipan tersebut gugur. Bagi orang yang tak mampu nak memandang kiblat, katalah memang dia tak mampu, dia sakit, tak ada orang nak pergi angkat dia untuk dia pandang ke arah kiblat, maka tidak diwajibkan. Gugurlah kewajipan tu. Wajib tu ada, tapi gugur kerana dia tak mampu. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sangat jelas, kata Nabi, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka datangkanlah amalan itu sekadar yang kamu mampu. Jadi antara contoh keadaan yang tidak mampu bagi seseorang untuk menghadap kiblat ialah orang yang sakit dan tiada sesiapa yang boleh membantu dan ataupun mengangkatnya untuk menghadap kiblat. Dia sakit, dia tak mampu bangun. Dia tak menghadap ke arah kiblat, dia menghadap ke arah lain. Jadi bila masuk waktu solat, tak ada siapa yang boleh angkat dia ataupun dukung dia, dan dia percaya memang tak ada dah waktu nak keluar dah pada waktu tu, maka dia wajib salat sekadar yang dia mampu walaupun dia tidak menghadap ke arah kiblat. Begitu juga salat dalam kapal terbang, dan tidak dibenarkan untuk bangun menghadap kiblat disebabkan bahaya. Orang naik kapal terbang dia tahulah ada waktu boleh untuk berdiri salat, ada waktu tak boleh. Apabila keadaan angin yang tidak mengizinkan kita untuk berdiri kerana bahaya, maka dalam keadaan itu kita wajib untuk salat dalam keadaan duduk, kerana nak menjaga nyawa. Kita salatlah memandang ke arah yang kita mampu pada waktu tu, kalaulah kata tidak ada pilihan yang lain. Tapi kalau ada pilihan lain, umpamanya waktu masih ada, umpamanya boleh tunggu dan kita percaya
yang mana uh, air turbulence tu ataupun kita kata apa, gangguan udara tu hanya sekejap yang akan hilang, dan sempat untuk kita salat menghadap kiblat dan berdiri walaupun kita tunggu sekejap. Maksudnya sempat, tak keluar lagi waktu, kan? Jadi pada waktu tu kita tunggulah, kita wajib tunggu, kerana memandang kiblat ni menjadi wajib apabila kita mampu. Tapi kalau dah tak mampu sangat dah, waktu nak keluar dah, tiba-tiba kita tak ada ruang untuk bangun untuk menghadap kiblat, maka pada waktu tu kita solatlah menghadap ke mana pun, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan kita dengan perkara yang kita tidak mampu. Manakala bagi orang yang ingin salat sunat atas kenderaan, yang saya bincang tadi ni, yang menghadap kiblat apa semua ni menjadi wajib, adalah bagi orang yang salat fardu. Salat fardu yang mana dia mesti menghadap kiblat. Tetapi bagi salat sunat di sana ada perincian. Manakala bagi orang yang ingin salat sunat atas kenderaan. Jadi kalau dia salat sunat di bawah kenderaan, maksud di atas, dia tak naik kenderaan, dia tak menunggang ke, dia tak naik kereta ke, masa tu dia wajib juga menghadap ke arah kiblat. Tetapi kalau dia salat sunat di atas kenderaan, majoriti ulama mengatakan bahawa menghadap kiblat ketika takbiratul ihram adalah sunat. Majoriti ulama berpendapat asalkan perjalanan dia keluar daripada daerah kawasan dia. Maksudnya, tak dengar ke suara saya? Tolong komen sikit sebab suara saya kat sini okey. Tak dengar ke? Ada yang kata dengar. Semua dengar. Semua ada buat isyarat kata dengar. Itu dengar Prof, tapi yang belah London tu tak dengar. Jadi mungkin dia tak connect lagi dengan device. Dia tak, kena dia dengar, connect. Dia dengar, dia kata, tapi halus suara dia. Suara Prof. Oh gitu pula ya. Sebab akak dah kata earphone Prof ada problem sikit kan. Test. Test. Boleh dengar Boleh Prof, tapi mungkin line dia korang kan. Kita kat sini semua boleh dengar. okey. So kalau macam tu kita teruskanlah, tak apa. Nanti kalau ni mungkin line akan okey. Baik. Bagi majoriti ulama, mereka mengatakan dibenarkan untuk solat sunat di atas kenderaan walaupun tidak memandang ke arah kiblat jika orang yang berada di atas kenderaan itu berada dalam perjalanan keluar daripada kawasan daerah dia. Maksud kawasan perumahan dia. Kawasan bandar dia. Katalah dia keluar daripada kampung dia, dia keluar daripada kawasan perumahan dia, dia keluar daripada mukim dia, dia keluar daripada qaryah dia, maka dia dibenarkan untuk salat di atas kenderaan walaupun tidak memandang ke arah kiblat. Ya, baik. Sebab itu saya kata di sini majoriti juga berpendapat asalkan perjalanan itu keluar daripada daerah. Keluar daripada daerah ni maksud keluar daripada kawasan bandar dia, qaryah dia, maka boleh solat sunat di atas kenderaan. Tetapi Imam Malik, ini Imam Malik beza sikit. Imam Malik kata yang membenarkan salat sunat di atas kenderaan ini walaupun tidak memandang kiblat dibenarkan jika perjalanan itu perjalanan yang jauh, iaitu perjalanan yang boleh untuk qasar salat. Kalau perjalanan tu keluar daripada bandar tetapi tidak boleh qasar salat, maka tak boleh solat sunat atas kenderaan dengan tidak memandang kiblat. Tetapi majoriti ulama membenarkan, kalau ikut dari sudut dalil, pendapat majoriti ini lebih tepat daripada pandangan mazhab Malik. Wallahu a'lam. Manakala majoriti ulama kata boleh. Asal keluar daripada kawasan kita, asal keluar daripada daerah kita, maka kita boleh untuk solat sunat atas kenderaan walaupun tidak memandang ke arah kiblat. Cuma sebahagian ulama daripada mazhab Hambali, mereka mengatakan wajib orang yang nak salat sunat atas kenderaan ni
waktu dia nak mula-mula angkat takbir tu, dia kena pusingkan kenderaan dia tu, dia kena pusingkan tunggangan dia tu menghadap kiblat, angkat takbir, lepas tu baru pusing. Tapi kalau memang dia punya destinasi memang menghadap kiblat, tak ada masalah lah. Ni masalah dia kalau kiblat dia belah belakang dia. Jadi dia kena pusing dulu menghadap kiblat, angkat takbir, lepas tu baru pusing balik. Ini pendapat Hambali berdasarkan ini pendapat sebahagian ulama dalam mazhab Hambali berdasarkan kepada hadis. Yang mana hadis daripada Anas bin Malik, kata Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa arada ay yatatawwa istaqbala binaqatihi alqiblah fakabbar thumma shalla haitsu kana wajjahahu rikabuhu. Yang bermaksud hadis riwayat Abu Daud, ya. Yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW apabila bermusafir, apabila Nabi keluar daripada Madinah dan baginda ingin salat sunat di atas kenderaan, Nabi akan pusingkan untanya menghadap ke arah kiblat. Kemudian Nabi akan angkat takbir, kemudian Nabi salat walau ke mana pun arah tunggangan Nabi selepas daripada tu. Yang penting yang pertama tu kena angkat takbir. Kena tengok, kita kena tengok kiblat waktu angkat takbir tu. Ini riwayat riwayat apa ni Abu Daud. Tak boleh angkat mikrofon kak sebab mikrofon ni besar ni. Biasanya okey. Jadi kalau letak kat sini ke tak boleh nak gantung. Kan? Ada dekat sangat dah ni mikrofon ni. Jadi yang tak dengar tu saya tak boleh nak buat apalah sebab yang lain semua dengar Kami dengar semua, tapi ada juga 2-3 daripada orang KL ni kata suara Prof halus. Kalau yang dekat yang tu, yang participant daripada London tu pun tak tahulah akak pun. Tadi okay, ni feedback daripada yang from London, much better with microphone closer to him. Mungkin Prof kena letak dekat sikit kot. Kalau jelas di Terengganu, ni masalah orang-orang di London ni Prof. Oh, sebab ramai yang komen kata audio okey, line clear. Semua kata okey. Singapura okey. Kelas kami pun okey. Okey. So mungkin di UK tu nanti boleh dengar rakaman lah kot kalau tak apa jelas Betul. Semua okey. So gombak di Houston pun okey. So bukan salah mikrofon lah ni. Ini mungkin line di sana. Okey. Jadi Anas kata Rasulullah SAW dalam riwayat ni lah kalau ikut dia kata, Anas kata Rasulullah apabila dia keluar daripada Madinah dan nak salat sunat di atas kenderaan, Rasulullah SAW waktu angkat takbiratul ihram tu dia pusingkan dia punya unta. Oleh kerana tu dia kata syarat lah. Oleh kerana Nabi buat benda tu, maka syarat siapa-siapa nak salat sunat atas kenderaan, apabila dia berjalan luar daripada kawasan daerah dia ataupun daripada kawasan qaryah dia, maka dia kena menghadap kiblat dulu, angkat takbir dan baru pusing. Ini pendapat sebahagian ulama di dalam mazhab Hambali. Namun hadis ini terdapat perbahasan dalam kalangan ulama. Al-Imam An-Nawawi mengatakan sanadnya hasan. Ibn Mulaqin juga mengatakan sanad dia sahih. Jadi sebahagian ulama kata sanad dia okey. Manakala Ibnul Qayyim mengatakan hadis ini menyanggahi riwayat-riwayat yang masyhur daripada Nabi SAW tentang salat sunat baginda di atas kenderaan. Majoriti perawi tidak menyebutkan syarat untuk pandang kiblat pada permulaan salat. Majoriti perawi daripada perawi-perawi yang siqat, perawi-perawi yang ingatannya kuat, mereka tidak langsung menyebut tentang Nabi memandang kiblat waktu angkat takbir. Oleh kerana itulah sebahagian ulama seperti Ibnul Qayyim dan juga dipersetujui oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, dia mengatakan bahawasanya tambahan lafaz menghadap kiblat sewaktu takbiratul ihram itu tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sebab itu dia kata Syekh At-Tarifi bersetuju dengan pandangan ini. Namun begitu, tetap digalakkan untuk memandang kiblat di permulaan salat sunat di atas kenderaan atas dasar ihtiyat, yakni atas dasar berhati-hati. Jadi kalau boleh pusing, pusinglah. Digalakkan untuk pusing untuk keluar daripada khilaf sebab sebahagian ulama mengatakan ia adalah syarat.
Tetapi kalau kita naik kereta di atas highway, macam mana nak pusing kan? Jadi ia membahayakan. Jadi orang yang berada di dalam kereta selagi mana tidak membahayakan. Kalau naik kereta tak, kalau dia pemandu tak boleh lah. Kalau pemandu bahayalah nak solat atas kenderaan, tapi kalau dia ni penumpang, dia nak solat di atas kenderaan dan perjalanan dia itu menyebabkan dia keluar daripada karyah dia, dia keluar daripada kawasan dia, maka dibenarkan untuk solat sunat dalam di atas kenderaan walaupun tidak memandang ke arah kiblat. Ini pendapat majoriti ulama. Okey? Clear Baik. Kita pergi kepada perbahasan berikutnya, iaitu menjawab salam di dalam salat. Ya. Pada asasnya menjawab salam, asalnya menjawab salam ketika mana berada di dalam salat adalah diharuskan. Itu asal. Asalnya boleh. Di awal-awal Islam dibenarkan bagi seseorang untuk menjawab salam walaupun dia tengah salat. Ini kerana pada zaman awal Islam dibolehkan untuk bercakap dalam salat. Pada awal Islam, di awal-awal pensyariatan salat, boleh cakap dalam salat. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan sahabat ni bila datang salat dia tanya lagi orang yang tengah salat, dah berapa rakaat dah? Orang tu jawab. Itu di awal-awal Islam ya. Tetapi hukum membenarkan bercakap ketika mana sedang salat ini telah pun dimansuhkan setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu, yakni jaga solat betul-betul. Bagi setiap solat fardu ni kamu pelihara betul. Dan khususnya solat wusta, yakni solat asar. Dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan kamu khusyuk. Dalam keadaan kamu taat. Dalam keadaan kamu mengharap kepada Allah. Bila turun di ayat ni, Nabi SAW tidak membenarkan lagi para sahabat untuk bercakap di dalam salat. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW jelas menyebutkan, inna hadhihi salah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas, atau kama qala, sesungguhnya salat ini tidak patut ada padanya sesuatu pun daripada cakap-cakap manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Kerana salat ini sepatutnya diisi dengan tasbih, sepatutnya diisi dengan takbir, dan sepatutnya diisi dengan qiraatul Quran, yakni pembacaan Al-Quran. Jadi asalnya boleh, tetapi ia telah pun dimansuhkan. Hukum ni dah dimansuhkan. Sesiapa yang bercakap dalam salat dalam keadaan sengaja, dalam keadaan dia tahu ia tak boleh, maka salatnya menjadi batal. Ini menunjukkan bahawa bila kata cakap tak boleh, Nabi SAW tak bagi cakap, maka secara tidak langsungnya kita faham menjawab salam juga tidak dibenarkan. Menjawab salam dengan lafaz juga tidak dibenarkan. Kerana menjawab salam dengan lafaz, ia adalah kalam, ia adalah cakap dengan manusia. Sebab kita kata wa'alaikumussalam, ke atas kamu, yakni orang yang bagi salam, ke atas kamu juga lafaz salam. Jadi kalau siapa-siapa yang jawab salam dengan lafaz dalam keadaan dia tahu tak boleh bercakap, maka salatnya menjadi batal. Maka sebab tu saya sebut muka surat 51 tu tuan-tuan. Ini menunjukkan bahawa menjawab salam dengan lafaz bagi orang yang sedang bersalat adalah dilarang. Dia tengah salat, dia tak boleh jawab dengan lafaz kalau orang bagi salam kat dia. Ya, baik. Kemudian, semua hadis yang menunjukkan Nabi SAW menjawab salam secara lafaz di dalam salat telah pun dimansuhkan. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan Nabi pernah jawab salam dalam salat, semua tu Nabi jawab sebelum larangan bercakap di dalam salat dikuat-kuasakan. Maksud sebelum pemansuhan berlaku. Setelah berlaku pemansuhan, tak boleh bercakap dalam solat, maka Nabi tak ada lagi jawab salam dengan lafaz. Sebab itu, kita kata tak boleh jawab salam dalam salat, jawapan walaupun menjawab salam dengan lafaz tak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salah
fayaruddu alaina falamma raja'na min 'indin najashi sallamna alaihi falam yarudda alaina wa qala inna fis salati syughula. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Yang bermaksud, kata Ibnu Mas'ud kata apa? Ibnu Mas'ud kata, dulu kami pernah memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi berada di dalam salat. Waktu Nabi tengah salat, kami dulu pernah bagi salam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaruddu alaina. Kemudian Nabi pun jawab salam. Walaupun Nabi tengah salat, Nabi jawab salam kami. Falamma raja'na min 'indin najashi. Apabila kami kembali daripada Najashi. Bila kami kembali daripada Habasyah. Najashi ni nama Raja Habasyah, tuan-tuan. Yang mana kita semua tahu Abdullah ibnu Mas'ud merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpindah daripada Mekah pergi ke Habasyah ketika mana orang Islam pada waktu tu ditindas oleh orang-orang Mekah. Jadi Ibnu Mas'ud ni dia berada di sana bersama dengan Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka berpindah ke sana. Dia kata, sebelum kami pergi ke Habasyah, waktu kami bagi salam kat Nabi, walaupun Nabi salat, Nabi jawab dengan lafaz. Tetapi lepas kami balik daripada Habasyah, lepas kami balik daripada bumi An-Najashi, kami bagi salam dekat Nabi waktu Nabi salat. Falam yarudda alaina, Nabi tak jawab. Wa qala inna fis salati syughula, yang mana Nabi kata sesungguhnya dalam salat ini ada kesibukan. Dalam salat ini ada perkara yang menyibukkan aku daripada aku menjawab salam kamu. Ya, maka kita katakan tak boleh jawab salam bagi orang yang sedang bersalat dengan lafaz. Tapi ada tak cara lain untuk kita jawab? Di sana ada riwayat yang menunjukkan boleh untuk jawab selain daripada lafaz. Jawab dengan waalaikumsalam tak boleh, tapi bagi isyarat boleh. Adapun menjawab salam dengan isyarat terdapat khilaf dalam kalangan ulama. Ulama berbeza pendapat. Ya, majoriti ulama membenarkannya berdasarkan riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajah thumma adraktuhu wa huwa yasir qala Qutaibah yusalli fasallamtu alaihi fa ashara ilayya falamma faragha da'ani faqala innaka sallamta anifa wa ana usalli wa huwa muwajjihun hina idzin qibala al-masyriq. Yang bermaksud riwayat Muslim, yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil aku kerana ada satu keperluan, dan aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Qutaibah kata sedang salat. Qutaibah ni perawi hadis. Fasallamtu alaihi, aku memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asyara ilai, maka Nabi pun memberikan isyarat kepada aku. Nabi jawab salam tu dengan isyarat. Tapi hadis ni tak perincikan. Jadi nak bagi isyarat macam mana? Para ulama mengatakan boleh bagi isyarat dengan kepala, begitu. Bila dia bagi salam, kita angguk gitu. Boleh. Ataupun memberi isyarat dengan tangan. Ya, memberi isyarat dengan tangan. Buat macam ni. Ataupun macam ni. Tak ada masalah. Yang penting, kita nak bagi tahu kita dengar salam dia dan kita jawab dalam hati, ataupun kita jawab setelah kita memberi salam. Baik. Waktu tu dia kata, Nabi memberi isyarat kepada aku, falamma faragha da'ani. Bila Nabi selesai salat, Nabi pun panggil aku. Faqal, kemudian Nabi bersabda, innaka sallamta anifa, sesungguhnya kamu memberi salam kepada aku sebelum ni, wa ana usalli, dalam keadaan aku sedang salat. Dan ketika itu Nabi sedang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nabi sedang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ini pendapat majoriti ulama, iaitu disunatkan kita ni untuk jawab dengan isyarat sahaja. Manakala Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mereka tak membenarkan, tidak, orang kata apa, tidak menggalakkan, makruh dia kata. Jawab salam dengan isyarat ni makruh. Sebab apa? Sebab dia kata
ia termasuk dalam kalam kepada manusia. Walaupun kita tak bercakap, tapi termasuk isyarat tu termasuk macam cakap, dia kata, maka tak digalakkan. Tapi kalau buat tak batal salat, cuma makruh. Tetapi pendapat Hanafi ni kurang tepat. Sebab apa? Sebab ia menyanggahi hadis yang sahih daripada Imam Muslim. Kalau ikut riwayat Imam Muslim ni memang clear Nabi memberikan isyarat. Jadi kita pun kalau orang bagi salam kita tengah salat, kita boleh bagi isyarat sama ada dengan kepala ataupun dengan tangan, tidak menjadi masalah. Kemudian jawab dalam hati ataupun jawab setelah kita memberi salam nanti. Baik. Itu berkaitan dengan bagi salam orang yang sedang berada di dalam salat. Ya. Baik. Kemudian kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, paras tangan ketika takbiratul ihram. Kita dah bincang pada minggu lepas tentang niat. Kali ni kita nak tengok bila niat aja angkat takbir, Allahu Akbar, nak angkat tangan. Kita kena tahu dulu, yang dikatakan takbiratul ihram itu ialah lafaz Allahu Akbar. Mesti dilafazkan Allahu Akbar. Siapa yang angkat takbir, angkat tangan aja, mulut tak bergerak, dia takbir dalam hati, solat tak sah. Salat tu dia mesti bermula dengan lafaz Allahu Akbar. Sama ada kuat ataupun pelan. Imam disunatkan kuatlah untuk makmum tahu dia dah mula salat. Makmum sekadarnya, jangan sampai mengganggu orang sebelah lah. Allahu Akbar. Tapi kena bergerak lidah ni. Kena dengar pada telinga sendiri. Kerana takbiratul ihram merupakan rukun qauli. Ya, majoriti ulama mengatakan inilah rukun, iaitu disebutkan takbir Allahu Akbar. Manakala angkat tangan, majoriti ulama kata sunat. Jadi kalau orang tu dia tak angkat tangan waktu dia sebut Allahu Akbar, maka salatnya tetap sah mengikut majoriti ulama. Maka saya sebut di situ, menyebut lafaz Allahu Akbar ketika takbiratul ihram adalah wajib kerana ia antara rukun di dalam salat. Jangan tak sebut tuan-tuan, kena sebut. Manakala mengangkat tangan sewaktu takbiratul ihram adalah sunnah di sisi majoriti ulama. Minoriti kata wajib. Al-Imam Al-Auza'i, Al-Humaidi dan Ibn Khuzaimah mengatakan ia wajib. Tapi pendapat yang tepat, ia adalah sunat. Kerana yang dimaksudkan dengan takbir itu adalah lafaz, bukan angkat tangan tu. Angkat tangan tu sunat sahaja. Ya, angkat tangan tu sunat. Yang kena sebut betul-betul Allahu Akbar. So kita sebut Allahu Akbar. Boleh tak sebut perkataan lain? Contoh macam kita nak sebut Allahu A'zam, Allah Maha Agung. Boleh tak? Majoriti ulama tidak membenarkan. Majoriti ulama kata Nabi tak pernah sebut melainkan lafaz Allahu Akbar. Maka kekallah kita dengan lafaz yang itu, iaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi Abu Hanifah, dia kata semua lafaz yang menunjukkan Allah itu Maha Agung, Maha Besar dikira sah. Allahu A'zam okey, Allahu Akbar okey, itu mengikut mazhab Hanafi. Tetapi mazhab majoriti tidak membenarkan kerana tidak ada riwayat Nabi sebut lafaz selain daripada Allahu Akbar. Dan di dalam hadis Nabi SAW jelas mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Jadi bila Nabi salat, Nabi tak sebut perkataan yang lain dalam bacaan takbir, maka kita kekalkan bacaan yang asal, iaitulah Allahu Akbar. Walaupun di dalam mazhab yang lain ada membenarkan lafaz-lafaz yang tertentu, tetapi pandangan ini kurang tepat berbanding kepada pendapat majoriti ulama. Adapun paras angkat tangan ketika takbiratul ihram terdapat beberapa cara. Ini semua berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok kepada hadis-hadis tuan-tuan, kita akan dapati banyak di sana riwayat yang memperincikan. Terdapat beberapa riwayat yang memperincikan cara Nabi ataupun paras tangan Nabi ketika mengangkat takbir. Riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata Nabi SAW bila angkat takbir, bila Nabi bertakbiratul ihram, Nabi mengangkat tangannya separas bahu.
separas bahu. Dia kata disebut separas bahu. Berdasarkan tuan-tuan tengok muka surat 53 tu, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi as-salah farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibayhi wa idza kabbara lirruku' fa'ala mithlahu wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu. Ini hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan takbir di dalam salat. Lalu Nabi mengangkat dua tangannya ketika dia bertakbir sehingga dia menjadikan kedua tangannya itu separas bahu. Ya. Separas dua bahunya, dia mengangkat kedua tangannya separas dua bahunya. Apabila dia bertakbir untuk rukuk, dia juga melakukan perkara yang sedemikian. Yakni angkat tangan separas bahu juga. Dan apabila dia menyebutkan sami'allahu liman hamidah, bila iktidal, dia juga melakukan perkara yang sepertinya, iaitu mengangkat separas bahu. Jadi kalau siapa yang ada buku, dia boleh tengoklah. Ni cara tangan angkat takbir separas bahu. Ni. Kalau tengoklah, zahirnya separas bahu. Maksud tangan separas bahu. Okey. Kemudian tuan-tuan, di sana ada riwayat daripada Malik bin Huwairith, sahabat Nabi juga. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbar rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir, Nabi mengangkat dua tangannya sehingga separas dengan kedua telinganya. Dia angkat separas dua telinga. Separas dua telinga. Tu. Hadis riwayat Malik bin Huwairith. Di sana, hadis ni riwayat Muslim. Hadis sahih juga. Manakala ada riwayat yang ketiga, riwayat Al-Imam An-Nasa'i, iaitu riwayat daripada Abdul Jabbar bin Wa'il daripada ayahnya. Dia mengatakan, ayahnya ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salah rafa'a yadayhi hatta takada ibhamahu tuhadi syahmata udhunai. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia Abdul Jabbar ni kata dia kata ayah dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi memulakan salat, Nabi mengangkat dua tangannya sehingga dua ibu jarinya selaras dengan cuping telinga. Ni macam ni. Selaras dengan dua cuping telinga. Gini. So, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam riwayat yang sahih ada beberapa cara. Cara yang pertama, cara Ibnu Umar, dia kata aku melihat Nabi angkat separas bahu. Cara yang kedua, cara Malik bin Huwairith, dia kata aku melihat Nabi ni bila angkat takbir separas dengan telinga. Tangan Nabi tu separas dengan telinga. Ada riwayat daripada Wa'il bin Hujur, dia mengatakan dia lihat Nabi ni bila angkat takbir, dia angkat tangan dia yang mana kedua-dua ibu jari tangannya selaras dengan cuping telinganya. Jadi ada 3 riwayat kat sini. Bila ada 3, macam mana nak buat? Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, yang mana satu mazhab yang diiktiraf di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata tak ada masalah pun 3-3 ni, semua merujuk kepada cara yang satu. Dia cuba gabungkan 3-3 ni dalam satu amalan. Macam mana? Dia kata, kalau tengok muka surat yang ke-56 tu, Imam Syafi'i kata, mazhab Syafi'i kata, mazhab Syafi'i menggabungkan ketiga-tiga riwayat dan mengamalkannya secara serentak. Dia gabungkan 3-3 hadis ni, dia amal secara serentak. Macam mana? Dia kata, maka cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i ialah bahagian bawah tapak tangan setentang dengan bahu, jari setentang dengan cuping bahagian atas telinga, dan ibu jari setentang dengan cuping bawah telinga. Kan tadi Ibnu Umar kata separas bahu.
uh, Wa'il bin Hujur kata separas telinga. Manakala Wa'il bin Hujur kata separas cuping bawah telinga. Dua ibu jari ni cuping bawah telinga. Maka kalau ikut mazhab Syafi'i dia kata amal tiga-tiga lah, iaitu angkat dengan jari ibu jari ni separas dengan cuping telinga. Maka dia kata selarilah. Sebab apa? Sebab tangan bawah memang separas bahu. Maka kita mengamalkan hadis Ibnu Umar. Manakala tangan ni separas dengan cuping telinga atas, maka kita mengamalkan hadis Malik bin Huwairith. Manakala dua ibu jari ni kita amalkan supaya dia selaras dengan cuping telinga, maka kita mengamalkan tiga-tiga hadis secara serentak. Ni mazhab Syafi'i. Jadi sebab itu orang mazhab Syafi'i kalau kita belajar masa kat sekolah dulu memang angkat macam inilah. Memang macam ni. Iaitu ibu jari separas dengan cuping telinga bawah. Kadang-kadang orang sentuh lagi pun. Tak ada masalah. Kerana tidak ada perincian yang begitu teliti dalam hadis. Hadis sebut umum saja. Mana-mana cara bawah tangan separas dengan bahu, ibu jari separas dengan cuping bawah, tangan separas dengan cuping telinga, maka dianggap sah mengangkat takbir. Kita mendapat pahala sunat mengikut mazhab Syafi'i. Tengok mazhab Syafi'i, dia kata clear. Cuma kenapa beza-beza? Dia kata tak ada beza pun. Sebab sahabat ni dia cerita apa yang dia tengok. Jadi Ibnu Umar dia tengok tangan bawah separas dengan bahu, dia cerita kat kita. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Manakala mazhab Hambali, mereka berpandangan tiga-tiga ni adalah riwayat yang berbeza-beza dan keadaan yang berbeza-beza, solat Nabi pun berbeza-beza. Maka dia kata tiga-tiga boleh diamalkan secara berasingan. Jadi sebab itu kalau kita tengok, ada orang yang bermazhab Hambali. Umpamanya kalau kita tengok imam-imam Mekah ni bila angkat takbir dia akan angkat separas bahu. Allah. Tangan atas yang separas bahu. Kalau mazhab Syafi'i tadi tangan bawah separas bahu. Dia orang faham Ibnu Umar kata tangan atas ni separas bahu. Allahu akbar. Ada riwayat kata tangan separas cuping. Allahu akbar. Ada tangan ibu jari, tangan separas cuping bawah. Allahu akbar. Tiga-tiga ni kalau dibuat, kalau ikut mazhab Hambali, menepati sunnah. Ya, maka sebab itu saya kata kat situ, mazhab Hambali pula berpandangan ketiga-tiga riwayat ini adalah berbeza caranya dan menunjukkan tiga-tiga kaedah tersebut adalah sunnah. Maka mereka mengatakan bahawa seseorang boleh memilih sama ada untuk mengangkat tangan separas bahu ataupun separas bahagian atas telinga. Jadi kalau ikut mazhab Hambali boleh pakai. Macam ni boleh, macam tu boleh. Jadi sebab itu kita jangan pelik lah kalau ada orang yang angkat takbir separas bahu sahaja. Separas bahu itu adalah mazhab Hambali berdasarkan kepada hadis yang sahih. Jadi dulu ada seorang ustaz ni dia kata di antara orang kata apa? Di antara tanda-tanda nak tengok Wahabi ke tak Wahabi, angkat takbir macam Batman tu, kira Wahabi lah tu. Sebenarnya yang dikatakan angkat takbir macam Batman tu lah adalah mazhab Hambali berdasarkan kepada hadis riwayat Bukhari. Jadi sebab tu kita mulut jangan celupa tuan-tuan. Kadang-kadang kita marah kat satu orang kerana amalan dia mungkin tak sama dengan amalan Melayu, maka kita tuduh dia dengan tuduhan yang pelbagai. Kita tak sedar sebenarnya kita sedang menyerang salah satu daripada mazhab yang muktabar di dalam Islam. Benda ni sangat-sangat bahaya. Benda ni sangat-sangat bahaya. Mulut kita kena jaga. Kita tak suka dengan satu orang, jangan sampai kita menghentam mazhab yang muktabar. Hanya semata-mata orang yang kita tak suka tu mengamalkan mazhab yang demikian. Baik. Adapun berkenaan dengan riwayat yang mengatakan jari-jari direnggangkan ketika takbiratul ihram, terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Hadis tersebut daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salah nashara asabi'ahu. Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah mengatakan, Nabi ni apabila salat, bila mengangkat takbir untuk salat, maka Nabi akan merenggangkan jari jemarinya. Hadis riwayat Tirmizi. At-Tirmizi kata hadis ni hasan, tetapi Abu Hatim mendaifkan riwayat ni kerana perawi yang bernama Yahya Ibnul Yaman adalah perawi yang mempunyai ingatan yang buruk. Jadi terpulanglah kepada masing-masing sama ada nak renggangkan jari pun okey,
nak rapatkan pun okey. Kerana tidak ada hadis yang sahih yang memperincikan perkara tersebut. Ya. Jadi tak sebab itu saya kata jadi terpulang kepada masing-masing sama ada ingin merenggangkan jari ataupun tidak. Ini kerana tiada hadis yang sahih dalam masalah ini. Lafaz yang sahih bagi hadis ini ialah membuka tapak tangan ketika takbiratul ihram dan tidak menggenggam. Maksudnya riwayat yang sahih daripada Nabi SAW, bila Nabi angkat takbir je, Nabi buka tapak tangan dia. Nabi buka tapak tangan dia. Sama ada separas bahu kita nak amal begitu pun okey, kita nak amal begitu pun okey. Kedua-dua cara ini adalah sunnah. Cuma bila angkat takbir, buka jari, buka tapak tangan ni. Jangan angkat Allahu Akbar. Ni tak boleh. Kalau macam ni tak dapat pahala sunnah. Ni dah macam Hitler pula. Ni tak boleh. Ini tak dapat pahala sunnah. Kalau buat pun tak batal lah solat. Cuma tak dapat pahala sunnah. Rugilah kita dah angkat tangan, tiba-tiba tak dapat pahala sunnah. So kita buka jari, kita buka tapak tangan, sama ada jari itu nak direnggangkan sedikit ataupun dirapatkan, tidak menjadi masalah kerana hadis yang sahih tidak memperincikannya. Baik. Itu berkaitan dengan takbir. Ya. Kemudian kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu duduk ketika salat sunat. Boleh tak kalau solat sunat ni kita duduk? Sebelum tu saya nak jawab dulu. Bagi orang yang mampu berdiri, dalam solat fardu, dia tak boleh duduk. Sesiapa yang solat fardu dalam keadaan duduk, sedangkan dia mampu untuk berdiri, maka salatnya batal. Salatnya tidak sah. Dia kena salat semula dalam keadaan berdiri. Berdiri adalah rukun dalam solat fardu bagi yang mampu berdiri. Bagi yang tak mampu, dia boleh duduk lah. Yang tak mampu ni dia sakit lah umpamanya. Sebab Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imran bin Husain. Kata Nabi SAW, "Salli qa'ima fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa ala janb." Salatlah kamu dalam keadaan kamu berdiri. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka salatlah kamu dalam keadaan duduk. Dan kalau tidak mampu duduk, maka salatlah kamu dalam keadaan mengiring. Nabi SAW sebut pada Imran ni bagi solat fardu. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, mengiring. Tapi kalau mampu berdiri duduk juga dalam solat fardu, maka salat tak sah. Salat menjadi terbatal. Ya? Buktinya, ialah riwayat yang saya bacakan tadi, iaitu riwayat Imran bin Husain. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqima sahiha." Hadis riwayat Bukhari. Bagi orang yang sakit, kalaupun dia bermusafir, dia salat 2 rakaat qasar, ataupun orang yang sakit tak mampu salat berdiri, dia salat duduk, pahalanya tetap sempurna sama macam orang salat berdiri. Sebab Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba itu sakit ataupun bermusafir, akan ditulis pahalanya sama seperti mana dia beramal ataupun beribadat dalam keadaan dia bermukim ataupun dalam keadaan dia sihat. Maksud kalau dia sakit, dia duduk. Dia tak mampu berdiri untuk solat fardu, dia duduk. Solat duduk dia tu pahala penuh. Sebab apa? Walaupun dia duduk, sebab dia tak mampu berdiri. Sebab dia tak mampu berdiri. Jadi orang yang salat duduk disebabkan sakit dan tidak mampu, maka pahala yang diperoleh sama seperti mana dia salat berdiri, tak ada beza. Sebab dia duduk tu kerana dia ada uzur. Uzur itu menyebabkan dia tak boleh nak salat dalam keadaan yang asal, salat fardu, maka pahalanya penuh. Tetapi salat sunat, kita dah selesai salat fardu, clear salat fardu, saya ulang lagi sekali kau tak faham. Salat fardu, duduk tidak dibenarkan bagi orang yang mampu berdiri. Berdiri adalah rukun. Siapa yang mampu berdiri dia salat fardu duduk, sedangkan dia mampu berdiri, maka tak sah salat dia. Dia kena ulang balik salat dia. Tetapi salat sunat dibenarkan. Adapun salat sunat, dibolehkan salat secara duduk walaupun sihat dan mampu. Kalau dia sihat, dia mampu, dia boleh juga duduk walaupun dia mampu berdiri untuk solat sunat. Tetapi pahalanya kurang dan tidak sama seperti salat berdiri kerana dia mampu untuk berdiri. Jadi sebab itu
kita jangan terkejut kalau orang solat sunat dalam keadaan duduk. Sedangkan tadi solat fardu dia berdiri. Tiba-tiba dia solat duduk pula. Boleh. Cuma pahalanya separuh. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man salla qa'iman fahuwa afdal, wa man salla qa'ida falahu nisfu ajril qa'im, wa man salla na'ima falahu nisfu ajril qa'id." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang bermaksud, sesiapa yang bersalat dalam keadaan berdiri itulah yang paling afdal. Sesiapa yang salat duduk, maka pahalanya separuh daripada orang yang salat berdiri. Ini untuk solat sunat lah. Kalau dia solat duduk, sedangkan dia mampu berdiri. Sebab kadang-kadang ada juga orang ni, dia solat dengan imam untuk solat tarawih, imam mungkin baca panjang, dia kata penat lah nak berdiri. Dia mampu tapi dia kata, saya nak duduk pula. Dia pun angkat takbir duduk, solat tarawih. Tidak menjadi masalah. Boleh. Cuma pahalanya separuh sahaja. Maka dalam hadis ni jelas menunjukkan bahawa solat sunat boleh dilakukan dalam keadaan duduk bagi orang yang mampu, cuma pahalanya separuh daripada pahala orang yang solat sunat berdiri. Persoalan berikutnya ialah, adakah boleh solat sunat dalam keadaan mengiring ataupun baring? Ulama mempunyai dua pandangan. Ya, solat sunat ni bagi orang yang mampu untuk berdiri, boleh tak solat mengiring? Al-Khattabi dan Ibn Battal mengatakan lafaz salat mengiring dalam hadis ni ataupun salat dalam keadaan tidur. Sebab Nabi kata salatun naim, salat tidur. Maksud tidur ni orang Islam biasa tidur mengiring lah. Ibn Battal dan juga Al-Khattabi kata hadis ni berkemungkinan mudraj. Dia bukan kalam Nabi. Yang kata solat mengiring tu bukan kalam Nabi, itu kalam perawi. Dan ia bukan hadis daripada Nabi SAW. Ini kerana menurut beliau, tiada ulama yang membenarkan seseorang untuk solat, yang mampu untuk duduk untuk solat sunat dalam keadaan mengiring. Al-Khattabi mengatakan jika lafaz ini sahih daripada Nabi SAW, ia bermaksud solat orang sakit yang tidak mampu berdiri dan hanya mampu duduk, lalu dia solat dalam keadaan mengiring. Baru dapat separuh daripada pahala orang yang duduk. Ini pendapat Al-Imam Al-Khattabi dan juga Ibn Battal. Manakala sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan salat sunat boleh dilakukan dalam keadaan mengiring, walaupun dia mampu untuk duduk atau berdiri. Ini untuk solat sunat. Ini kerana hadis Imran bin Husain dalam isu ni adalah sahih. Itu hadis yang saya baca tadi. Cuma bagi sesiapa yang solat dalam keadaan mengiring dan sesiapa yang solat dalam keadaan mengiring, dia perlu duduk untuk rukuk dan sujud. Okey? Sebab dia mampu untuk rukuk dan sujud, maka dia kena bangun untuk rukuk dan sujud. Jika tidak, solatnya tidak sah. Jadi sebenarnya ada ulama yang kata boleh solat mengiring, cuma bila rukuk dan sujud ni dia kena bangun. Dia kena bangun rukuk, lepas tu dia kena turun sujud. Jadi kalau ikut macam susah je lah kan. Macam susah je lah. Baiklah solat dalam keadaan berdiri terus, dapat pahala penuh. Kalau nak penat sangat pun duduk sudahlah. Baring ni macam cara dia susah sikit. Ya? Baik. Kemudian mereka mengatakan solat sunat yang boleh untuk duduk ni merangkumi semua jenis solat sunat lah. Dan disunatkan kalau nak mengiring, dia kata solat mengiring di atas sisi badan sebelah kanan. Kerana Nabi SAW tidur di atas lambung ataupun sisi badan sebelah kanan dia. Baik, kemudian kita pergi kepada perbahasan berikutnya, garisan saf sebagai sutrah, yakni penghadang. Orang yang salat menjadi imam ataupun orang yang salat bersendirian disunatkan untuk mengambil sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah ni penghadang, petanda yang memberikan isyarat kepada orang ramai bahawasanya kawasan di antara kaki kita dengan tempat benda yang kita letak sebagai tanda tu, ini kawasan saya solat, awak jangan lalu sini. Kerana orang Islam dilarang untuk lalu di hadapan orang salat. Bahkan majoriti ulama mengatakan haram lalu depan orang salat ni. Dosa. Lalu di depan orang salat tak boleh. Jadi sebab tu kena letak sutrah. Ini untuk orang yang menjadi imam ataupun orang yang salat sendirian. Manakala orang yang menjadi makmum tak ada masalah, boleh lalu depan dia, kerana dalam hadis Ibnu Abbas ada pernah, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas pernah melalui depan makmum. Sebab apa? Sebab sutratul imam sutratul musalli.
Imam saja yang tak boleh lalu depan dia. Makmum boleh. Kalau tak susahlah orang kalau terbatal dalam solat dia tak boleh nak lalu. Maka sebab itu menurut pandangan yang tepat di sisi para ulama, lalu di depan makmum tidak menjadi masalah berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas tadi. Baik, saya sebut di situ. Sutrah ialah tanda pemisah di antara orang yang bersalat dengan orang yang lalu lalang di hadapannya. Sutrah merupakan isyarat daripada orang yang bersalat kepada orang ramai tentang kawasan salatnya dan tempat sujudnya. Menggunakan sutrah ketika salat adalah satu sunnah. Jadi orang yang salat, kalau dia jadi imam ataupun dia solat sendirian, sunnah untuk dia mengambil sutrah. Letak sesuatu depan dia untuk memberikan isyarat kepada orang. Ni tempat aku solat, jangan kacau, jangan lalu kawasan ni. Ya. Daripada Abdul Rahman bin Abi Sa'id, daripada ayahnya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iza salla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha wala yada ahadan yamurru bayna yadayhi." Apabila salah seorang daripada kamu mendirikan salat, hendaklah dia salat ke arah sutrah dan dekatkanlah dirinya kepada sutrah tersebut. Dekatkanlah dengan sutrah tu sekadar kita boleh sujud kawasan tu. Jangan jauh sangat sutrah. Kita solat di belakang masjid, letak sutrah dekat mihrab masjid. Jangan macam tu. Itu tak jadi sutrah lah. Sutrah ni kawasan yang kita nak sujud. Hadis ni hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Jadi Nabi kata dekatkan sikit badan kita tu, dekatkan dengan kawasan sutrah. Dalam riwayat yang lain, biar sekadar kambing, seekor kambing boleh lalu. Antara kawasan kita dengan sutrah tu biar satu ekor kambing boleh lalu. Maksudnya tak besar sangat lah. Baik, perkara yang boleh dijadikan sutrah ialah apa sahaja yang boleh difahami oleh orang bahawa ia adalah jarak ketika ia adalah jarak kita salat, seperti tiang. Jadi kalau kita nak salat sunat, ada tiang dalam masjid, boleh berdiri belakang tiang. Salat sunat di belakang tiang, jadikan tiang sebagai sutrah. Tidak menjadi masalah, ia adalah sunnah. Ya. Dinding masjid, umpamanya dinding, kalau katalah dinding ke arah kiblat, boleh jadikan dinding tu sebagai sutrah kita. Rak Al-Quran, rak boleh jadikan sebagai sutrah. Kerusi boleh dijadikan sebagai sutrah. Sehinggakan belakang orang pun boleh jadi sutrah. Tengok semua tiang dah orang ambil, rak pun dah ada orang, dinding pun dah penuh, semua orang dah ambil. Tengok-tengok ada orang tengah baca Quran depan kita, kita nak jadikan belakang dia sutrah. Boleh. Tidak menjadi masalah. Tapi orang yang baca Quran tu dia kena tahulah. Bila dia tengah baca Quran, dia tengok ada orang solat belakang dia, dan dia kawasan dia duduk tu dengan orang solat tu boleh untuk dia sujud. Okey, dia tak perlu ubah tempat duduk. Sebab mungkin orang tu faham dia nak jadikan belakang kita sutrah dia. Okey? Boleh. Boleh faham Baik, sutrah ni digunakan supaya orang tak berjalan di kawasan tempat kita sujud ketika salat. Sebab kita perlu khusyuk dah, orang lalu lalang jadi tak khusyuk lah. Ia juga dijadikan pembatas supaya penglihatan orang yang salat tidak terganggu dengan matanya merewang ke tempat lain yang akan mengganggu khusyuknya. Jarak antara orang yang salat dengan sutrah ialah seluas laluan kambing. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, wa kana baina muqamin nabi SAW wa bainal qiblah mamarru ans. Jarak di antara tempat berdirinya Rasulullah SAW dengan kiblat adalah seluas yang membolehkan kambing lalu. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Manakala ketinggian sutrah pula ialah 2/3 hasta ataupun 1 hasta. 1 hasta tinggi ni lah. Ni 1 hasta. Ya, daripada siku kita sampai ke ujung jari kita, tu 1 hasta. Kalau boleh tinggi, biar tinggi lah. Dah kalau tak ada tinggi, tak ada apa sangat, beg galah kita pun boleh letak jadi sutrah. Ya, yang penting orang tahu ni kawasan kita. Ya, baik. Ada pun menggunakan garisan saf sebagai sutrah. Kan kita masuk dalam masjid, tuan-tuan, bila kita masuk dalam masjid, kita tengok dalam masjid ada kapet-kapet ni yang kadang-kadang dia ada garis. Dah siap garis dah. Yang mana garis tu dia bagi
macam petunjuk kepada makmum. Kalau nak buat saf, sini letak tempat kaki. Boleh tak garisan tu kita jadikan sebagai sutrah? Okey, saya sebut di sini. Adapun menggunakan garisan saf sebagai sutrah adalah digalakkan jika tiada objek. Kalau tak ada benda lain dah, tiang tak ada, dinding tak ada, rak tak ada, belakang orang tak ada, beg sendiri tak ada, semua benda tak ada. Jadi bila tak ada, boleh gunalah garisan yang ada di atas kapet tu. Sebab apa? Sebab adalah riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an, fa in lam yajid falyansib 'asa, fa in lam yakun ma'ahu 'asa falyakhtut khatta, thumma la yadurruhu ma marra amamah." Yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu ingin salat, maka hendaklah dia menjadikan sesuatu betul-betul berada di hadapan mukanya. Jadikan sesuatu sebagai sutrah. Jika tidak mampu, jika tak ada benda nak dijadikan sebagai sutrah, hendaklah dia pacakkan tongkat. Kalau dia ada tongkat lah. Kalau dia tak ada tongkat, buat satu garisan. Kemudian apa yang lalu di balik garisan tu tak ada masalah. Hadis ni riwayat Abu Daud. Tetapi Imam Nawawi kata hadis ni dhaif, tuan-tuan, kerana terdapat kecelaruan pada sanad. Perawi ni riwayat dengan cara yang berbeza, perawi ni riwayat dengan cara beza. Jadi semua tu menjadikan riwayat ni dhaif. Al-Baghawi juga mengatakan terdapat kedhaifan dalam sanad hadis ni. Tetapi beliau berkata, walaupun hadis ni lemah, tetapi ia boleh digunakan dalam fadailul a'mal. Ya. Jadi saya katakan begini, kalau ada sutrah berupa dinding, tiang, rak, belakang orang, beg yang tinggi atau apa saja, kita gunakan dulu kerana hadisnya sahih. Tetapi kalau dah tak ada semua benda tu, masuk-masuk dalam masjid, ya, penuh dah tiang semua, tak ada ruang dah, belakang orang pun tak ada, so kita boleh jadikan garisan tu sebagai sutrah kerana ada hadis walaupun dhaif yang menyebutkan garisan tu boleh diterima. Ya. Cuma ulama beza pendapat lah bila kata buat garis ni, sebab zaman dulu kan masjid tak ada kapet. Garis tu masuk garis atas tanah lah. Ulama beza pendapat macam mana bentuk garis tu. Ada yang kata, Imam Ahmad kata dalam satu riwayat, bentuk garis tu melengkung depan dia. Melengkung macam bulan sabit di depan orang yang bersolat, macam mihrab. Kalau siapa pernah tengok mihrab dalam masjid kan dia melengkung ke depan. Imam Ahmad kata buat macam itulah, melengkung garis tu. Musaddad kata, ada seorang ulama nama Musaddad, dia mengatakan garisan tu lurus dan melentang panjang di hadapan orang solat, macam garis dalam masjid kita sekarang lah, macam di atas kapet sekarang ni. Ya. Manakala sebahagian ulama kata ia berbentuk lurus memanjang dari kaki orang salat ke tempat sujud. Jadi kalau ikut pendapat Musaddad, garisan di atas kapet tu telah pun memadai. Garisan di atas kapet tu telah pun memadai kalau tak ada benda-benda yang lain yang membolehkan kita ni untuk menjadikan ia sebagai sutrah. Jadi kalau boleh kita ambil lah sesuatu, takkanlah tak ada langsung kan. Tiang, dinding, belakang orang, rak Quran, apa saja yang boleh dijadikan sebagai sutrah kalau kita solat sunat di dalam masjid sendirian dan kita pakai sutrah, ataupun kita jadi imam, kita pakai sutrah. Kerana ini adalah sunnah. Biar kita mengamalkan sunnah yang kecil tak apa, tuan-tuan. Yang penting kita dapat mengamalkan sunnah. Kerana sunnah ni, sutrah ni, saya kira lah sunnah yang baru saja dihidupkan. Moga Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang tidak putus-putus kepada mereka-mereka yang menghidupkan sunnah, mengambil sutrah bagi orang yang bersalat sendirian ataupun yang menjadi imam. Sebelum ni kita tak tahu pun sutrah ni sunnah. Jadi dengan usaha sebahagian orang yang nak menghidupkan sunnah Nabi SAW ni, maka kita dapatlah mengamalkan ataupun dapatlah mengetahui benda-benda sunnah. Oh, benda ni sunnah. Oh, benda ni sunnah, kita tak tahu. Sebelum ni kita tak tahu sebab mungkin pembacaan kita terhad. Saya pun sama, saya tak tahu. Tapi bila dah belajar dalam bidang hadis, kita lalu hadis-hadis ni kita baca, oh ni sunnah. Jadi kita amalkan, dan kalau boleh biarlah
kita ajar juga kepada masyarakat untuk dapat mengamalkan sunnah ini, iaitu sunnah mengambil sutrah. Selain daripada sunnah-sunnah yang ada dalam solat, kita jangan lupa sunnah sutrah ini untuk orang yang menjadi imam ataupun orang yang salat bersendirian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa dah sejam dah kuliah kita ni kan. Totak dah sejam dah. Yang mana kita pun tak perasan. Saya pun tengok dah sejam dah kita berkuliah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung pandangan mata ketika salat dan tajuk-tajuk yang lain. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Berkait dengan menghadap kiblat bagi solat fardu di dalam kapal terbang. Bagaimana jika penumpang wanita berasa tak mampu nak memulakan solat dengan menghadap kiblat walaupun tak ada air turbulence? Tambahan pula bila duduk di kelas ekonomi kerana kekangan ruang. Pertamanya, kalau boleh berdiri di belakang. Pertama kita kena minta izin lah. Wajib untuk kita minta izin untuk solat di kawasan belakang. Kita minta izin nak solat di belakang. Untuk menghadap kiblat. Kalau tak ada air turbulence lah. Kalau dia tak benarkan, dia kata tak boleh puan kena pergi ke depan, ya, puan kena pergi ke depan, duduk solat di sana. Maka kita solatlah dalam keadaan yang kita mampu, kerana dalam keadaan apa saja yang kita mampu, kerana kita dah minta izin dan dia tak benarkan. Tapi kalau dia benarkan, wajib kita solat menghadap kiblat. Kerana menghadap kiblat adalah syarat untuk sahnya solat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Moga Allah panjangkan umur Ustaz dan dengan amal soleh. Amin ya Rab, dan tuan juga. Ustaz, saya pernah dengar Ustaz kata bila imam kata sami Allahu liman hamidah, makmum hanya perlu jawab Rabbana walakal hamd dan atau sebagainya. Soalan saya, bukankah mazhab Syafi'i kita disunatkan untuk sebut sami Allahu liman hamidah juga? Maaf jika saya salah dengar. Betul. Itu adalah pandangan yang betul. Saya sebut pandangan tu. Yang mana kalau kita tengok nanti sampai kepada bab tu nanti saya akan hurai sebenarnya. Kita belum masuk lagi bab tu. Kalau tengok dekat 105 tu, ya, saya ada bahas sikit. Yang mana perkataan, sekejap. Tengok muka surat 105. Adapun bacaan imam atau orang yang salat bersendirian ketika dia bangun dari rukuk ialah sami Allahu liman hamidah. Imam ataupun solat sendiri bangun i'tidal baca sami Allahu liman hamidah. Tu sunat. Makna bacaan itu ialah Allah mendengar siapa yang memujinya. Allah menerima siapa yang memujinya. Allah mendengar tu maksud Allah dengar pujian dia dan memberikan ganjaran pada dia. Ulama berbeza pendapat tentang hukum ini bagi imam dan makmum. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahawa imam sunat membaca sami Allahu liman hamidah. Ia juga sunat bagi orang yang salat bersendirian baca sami Allahu liman hamidah. Manakala makmum hanya sunat menyebut Rabbana walakal hamd selepas itu. Maka imam tidak disunatkan membaca Rabbana walakal hamd dan makmum tidak sunat membaca sami Allahu liman hamidah. Ini mazhab Hanafi dan Maliki. Manakala mazhab Syafi'i mengatakan sunat bagi imam dan makmum mengucapkan kedua-dua lafaz. Iaitu imam ucap sami Allahu liman hamidah, makmum bangun pun ucap sami Allahu liman hamidah, kemudian dua-dua sebut Rabbana walakal hamd. Okey. Ni dua-dua disebut dalam mazhab Syafi'i. Dua-dua sebut sunat. Manakala Hambali mengatakan sunat bagi imam mengucapkan lafaz sami Allahu liman hamidah suatu i'tidal.
Setelah itu, kedua-dua imam dan makmum sunat mengucapkan lafaz Rabbana walakal hamd. Masuk kalau ikut mazhab Hanbali, imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum tak baca. Tapi Rabbana walakal hamd, makmum baca, imam baca secara sir. Saya cenderung kepada pendapat mazhab Hanbali dalam isu ni kerana zahir hadis menunjukkan demikian. Ini yang dinyatakan oleh Ibn Hajar. Kerana terdapat hadis daripada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah kata, kana Nabi SAW idza qala sami Allahu liman hamidah qala rabbana walakal hamd. Ini menunjukkan imam baca. Nabi jadi imam, Nabi sebut sami Allahu liman hamidah, kemudian Nabi kata Allahumma rabbana walakal hamd. Hadis Bukhari. Okey, imam menyebut dua-dua lafaz. Maka sebab itu kita mazhab Hanbali kata dua-dua sunat. Okey. Kemudian, kenapa makmum tak perlu baca sami Allahu liman hamidah? Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim daripada Abi Hurairah juga, yang mana kata Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbar fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikut. Apabila imam bertakbir maka takbirlah. Bila imam rukuk maka rukuklah. Bila imam kata sami Allahu liman hamidah, Nabi kata bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu sebutlah Rabbana, kamu sebutlah Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi kalau ikut kat sini, riwayat Muslim ni menunjukkan makmum tak perlu baca sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau baca pun taklah batal salat. Kerana ini memang ada khilaf dalam kalangan ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan amin after Fatihah boleh tak? Kuat boleh tak? Sama, orang perempuan apabila ada lelaki yang bukan mahram dia, bukan suami dia, maka tidak digalakkan mengangkat suara. Kalau tak ada orang lain, hanya perempuan saja ataupun mahram belaka, tidak ada masalah untuk mengangkat suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan angkat takbir, bolehkah takbir dulu baru angkat tangan, atau angkat tangan dulu baru takbir, atau dah bersedekat baru takbir? Riwayat tidak menyebutkan perincian, tetapi biarlah bergandingan. Allahu Akbar ataupun lewat kita sebut Allahu Akbar baru angkat pun tidak ada masalah, tapi jangan terlalu lewat. Kerana dalam hadis disebut orang kata beriringan, beriringan. Bila beriringan no problem, boleh dapat pahala sunnah. Ya, objek yang dijadikan sutrah tu mesti tinggi sehasta. Bukanlah mesti, sunatnya sehasta. Kalau kurang pun tak apa, yang penting dapat jadi petanda supaya orang nampak itu adalah ruang kita nak salat. Ya. Adakah sejadah memadai? Sejadah ni kalau tak ada benda lain, tak ada dah benda lain, maka dia termasuk juga di bawah pemahaman garisan tadi. Salam Doktor. Waalaikumsalam. Bab angkat tangan also apply to perempuan ke, including takbir Batman? Jangan sebut takbir Batman tuan-tuan. Jangan. Takbir angkat paras bahu. Ya, tidak ada beza di antara lelaki dan wanita dalam tata cara mengangkat tangan ketika takbir. Cuma sebahagian ulama kata kepitlah sikit bahu tu. Kerana perempuan tak elok renggangkan sangat. Itu hanya saranan para ulama dalam bab adab semata-mata. Tak salahlah kalau kita rapatkan sedikit. Ya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pula takbir untuk orang perempuan? Perlu telinganya dengar? Ya, sama macam orang lelaki juga. Doktor, kalau tiada sutrah, berapa had jarak untuk orang melintas? Kalau kita nak melintas depan orang salat, dia tak letak sutrah. Kita lalu kawasan yang kita jangka, laluan kita tu memang bukan tempat dia nak letak kepala untuk sujud. Kalau dia tak letak sutrah, kita nak lalu. Nak lalu di mana Ustaz? Kita kira, kita jangka,
kita lalu di satu kawasan yang dia punya kepala bukan letak di situ waktu kita lalu. Kita agak lah. Kita kata ini dia letak kepala sampai sini je ni. Kita lalu lepas pada tu. Jauh pada tu lagi. Assalamualaikum. Boleh ke menunda solat seperti asar kepada maghrib ketika musafir dan dalam perjalanan? Hukumnya adalah haram. Kerana salat asar tidak boleh gugur dan tidak boleh dijamakkan dengan maghrib. Hukumnya berdosa besar. Wajib bertaubat dan qada semula salat kalau dia tak tahu dalam keadaan tu. Kalau dia tahu dia haram untuk menunda, maka ulama dia tetap tunda juga solat dia, maka ulama berbeza pendapat bagi orang yang tinggal solat dalam keadaan sengaja. Majoriti ulama kata wajib qada, minoriti ulama kata wajib taubat dan perbanyakkan solat sunat. Apakah niat kalau kita solat dalam kapal terbang? Niat macam biasa, tidak ada beza dengan solat di bawah. Assalamualaikum. Apakah pergerakan salat bagi wanita serupa dengan lelaki? Ya, serupa. Tidak ada beza. Tidak ada beza perempuan dengan lelaki. Kecuali ada sebahagian yang Nabi SAW sebutkan, iaitu orang perempuan kalau dia salat bersama dengan lelaki yang bukan mahram, nak tegur imam, dia tepuk. Kalau lelaki dia sebut subhanallah, at-tasbihu lirijal wa tasfiqu lin-nisa. Begitu juga kalau orang perempuan salat dengan lelaki dan tidak ada penghadang, maka saf terbaik bagi perempuan di belakang, lelaki yang paling baik di depan. Cuma kalaulah macam sekarang ni masjid ada tutup kan, masjid ada tutup kawasan perempuan, tak nampak perempuan. Jadi hukum asal saf depan tu kembali semula. Kerana Nabi SAW kata saf yang terbaik untuk perempuan di belakang tu bila dia solat dalam masjid yang tidak ada penghalang antara dia dengan lelaki. So elok di belakang supaya orang tak nampak dia. Tapi kalau dia solat sesama dia ataupun dia solat di kawasan tertutup, lelaki tak nampak, maka hukum asal solat di saf depan afdal bagi dia. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Nak bertanya, kalau pada siang hari orang tu boleh pergi main golf, berjoging, tapi bila solat nak kena duduk, boleh ke Ustaz sebab sakit lutut? Macam ni tuan-tuan. Kalau dia boleh berdiri untuk main golf, maka dia wajib berdiri untuk solat. Tapi kalau katalah dia tak boleh nak sujud, dia kata kalau saya sujud di bawah saya tak boleh bangun dah, maka saya kena duduk atas kerusi, ataupun lutut saya sakit untuk lipat, maka waktu saya sujud tu saya duduk atas kerusi. Rukuk saya boleh rukuk macam biasa, tapi sujud tak boleh. Maka dalam keadaan tu dia dibenarkan untuk duduk di atas kerusi. Tapi kalau dia mampu, cuma dia ngada-ngada je nak solat atas kerusi, solatnya tak sah. Baik. Apa-apa pun tuan-tuan, kita amanah dengan kita yang akan bawa amalan ni bersama dengan diri kita untuk menghadap Allah. Kalau kita culas, kalau kita orang kata apa, tak jujur, jawablah depan Allah nanti. Kalau kita masbuk masa tahiyat akhir bersama dengan imam, adakah kita perlu baca tasyahud awal atau tasyahud akhir? Ulama berbeza pendapat bagi orang yang masbuk ni. Sebahagian ulama kata dia baca tasyahud awal, dan kalau imam belum bagi salam, dia ulang balik tasyahud tu. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia ulang balik tasyahud. Supaya sehinggalah imam bagi salam. Itu sebahagian ulama. Manakala sebahagian ulama kata tak apa, teruskan baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai imam bagi salam. Itu sebahagian ulama. Dan benda ni ijtihad kerana tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ni. Kedua-duanya ada wajhatun nazar, ataupun kita kata ada alasan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau solat atas lantai mozaik? Boleh tak buat sutrah dengan pen marker? Janganlah sampai merosakkan pula. Kan? Nanti kalau lukis dengan pen marker, dia tak mau hilang pula. Itu harta orang, harta masjid. Jadi kalau boleh cari tiang, kalau boleh cari rak yang tinggi untuk jadikan sebagai sutrah. Kalau tak pun, kalau nak buat garisan pun pastikan yang boleh padam lah lepas tu. Jangan apa. Itu pun kalau nak pakai fadilat hadis yang dhaif tadi. Yang boleh padam lah. Jangan kita merosakkan harta wakaf. Ya? Baik.
Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Keluarga saya Al-Fatihah mereka terdapat kesalahan. Saya dah tegur tapi tak diendahkan. Kalau saya jadi makmum, adakah salat saya tidak sah? Kesalahan di dalam Fatihah ni ada beberapa kategori. Ataupun kita kata ada dua kategori. Kategori pertama, bacaan salah tu tidak mengubah makna. Bila tak ubah makna, maka salat di belakang dia sah. Tetapi kalau sampai ubah makna, maka salat tak boleh di belakang dia. Ubah makna ni macam dia ubah huruf tu. Itu tak boleh solat belakang dia, elakkan solat belakang dia. Kerana solat tak sah, kerana Fatihah adalah rukun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau sembahyang dengan 3 sejadah, masihkah perlu ada sutrah? Kalau solat sendirian ataupun menjadi imam, tetap perlu ada sutrah. Sutrah tidak gugur dengan adanya sejadah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya tidak boleh sujud sebab sakit lutut tapi masih boleh berdiri masa takbir dan juga masa rukuk, ini boleh ya? Terima kasih. Orang ini satu kaedah, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang mudah tidak akan gugur dengan benda yang sukar. Maksud kita tak boleh sujud, kita kena sujud atas kerusi sebab kita sakit lutut. Tapi kita boleh berdiri. Dengan berdiri itu boleh, dia tak akan gugur dengan benda tak boleh. Yang perlu atas kerusi waktu sujudlah sebab tak mampu. Jadi dia berdirilah. Dia berdirilah sebab dia mampu berdiri. Rukuk apa rukuk lah. Macam biasa sebab dia mampu berdiri. Yang tak boleh cuma sujud saja. Jadi sujud atas kerusi, tak ada masalah. Mak latih semua buat cicilan. Di Masjidil Haram, orang sebelah saya, Waalaikumsalam, saya jawab soalan salam dulu. Orang sebelah saya letak kasut dia sebagai sutra. Saya alihkan tapi dia ambil semula dan letak di hadapan dia. Adakah kasut pun boleh jadikan sutra? Kalau itu difahami, kerana pensyariatan sutra ni nak bagi orang faham, itu kawasan dia solat. Kalau itu difahami, maka tidak menjadi masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di rumah kita solat berjemaah, sebelum solat fardu, imam akan solat di belakang. Perlukah letak sutra? Sebabnya imam di depan kita pun tengah solat sunat. Kalau kita solat bersendirian, apa jenis solat? Kita solat bersendirian, sunat untuk letak. Ataupun jadi imam, sunat untuk letak. Kalau jadi makmum, dia tak perlu. Banyak sangat soalan ni tuan-tuan. Bolehkah kita pakai sepatu ketika salat di kawasan awam? Nabi SAW membenarkan. Nabi membenarkan dengan syarat salat itu tidak sepatu tu tak ada najis. Boleh salat. Bahkan Nabi SAW membenarkan, bahkan Nabi kata itu berbeza dengan orang Yahudi yang tidak salat dalam sepatu dia. Assalamualaikum. Apakah hukum berlakon dalam solat? Solat tak boleh berlakon, bercakap pun tak boleh. Apatah lagi nak berlakon. Batal solat kalau bercakap. Banyak soalan tuan-tuan. Saya tak mampu nak jawab semua.
Salam Dr. Waalaikumsalam. Di overseas ni kami single perempuan musafir. Kita park kereta dalam perjalanan kat parking lot. Kita mampu berdiri, wajibkah kita keluar kereta solat di luar berdiri ataupun kita solat dalam kereta seorang diri? Kalau kita percaya tidak ada masalah pada diri kita keselamatan, kita wajib keluar untuk berdiri solat. Tapi kalau keadaan menakutkan, maksudnya kita pun percaya mungkin orang apa-apakan kita, maka kita solat dalam keadaan yang kita mampu, iaitu dalam kereta saja. Cuma ulama beza pendapat lah untuk keadaan macam ni, adakah dia perlu ulang ataupun tidak. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi. Banyak sangat soalan, saya tak mampu nak jawab semua sebab saya pun ada kerja yang saya kena buat lepas ni. InsyaAllah, terima kasih banyak kepada Nia, Nur Islam Academy yang menganjurkan majlis pada malam ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.